Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pengajian ilmu faraid siri yang ketiga, yang mana dalam siri yang pertama kita dah belajar tentang pengenalan ilmu faraid dan perkara-perkara asas dalam ilmu faraid. Siri yang kedua kita telah belajar siapakah yang berhak menerima harta pusaka daripada kalangan laki-laki dan juga daripada kalangan perempuan. Boleh tengok, boleh rujuk video yang sebelumnya. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar siri yang ketiga ni, kita akan belajar tentang bahagian-bahagian warisan. Apa itu bahagian-bahagian warisan? InsyaAllah Ustazah akan jelaskan sebentar lagi. Baik, sekarang kita boleh tengok Ustazah tulis bahagian-bahagian warisan. Bahagian-bahagian warisan ada 3. Yang pertama bil fardi, yang kedua bit ta'sib, yang ketiga bil fardi wat ta'sib. Okey. Kita tengok. Yang pertama bil fardi. Apa itu bil fardi? Bil fardi adalah ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut fardu. Fardu adalah ketetapan. Maksudnya dia dah ada ketetapan tertentu untuk dia terima berapa-berapa. Contohnya 1/2, 1/4, 1/8. Semua dah ada ketetapan yang tersendiri. Baik, siapa yang menerima harta secara fardu? Sekarang kita tengok balik pewaris-pewaris daripada kalangan laki-laki dan juga di kalangan perempuan. Kita boleh tengok pewaris daripada kalangan perempuan kesemuanya menerima harta pusaka dengan jalan fardu. Apa itu fardu? Makna dah ada ketetapan tertentu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, kecuali seorang itu dia tak dapat harta dengan cara fardu tapi dengan cara ta'sib, iaitu al-mu'tiqah. Al-mu'tiqah itu siapa? Al-mu'tiqah adalah orang yang membebaskan hamba. Jadi anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek semua tu menerima harta dengan jalan fardu. Seterusnya, yang kedua bit ta'sib ataupun kita sebut asabah. Asabah ni maknanya tidak ada ketetapan tertentu, dia ada harta yang lebih tu untuk dia. Orang yang menerima harta secara taksib ini adalah kesemua pewaris lelaki kecuali suami dan juga saudara lelaki seibu. Suami dan saudara lelaki seibu dia masuk di bahagian yang pertama, iaitu dia menerima secara fardu. Ustazah akan tulis. Semua pewaris perempuan kecuali al-mu'tiqah. Dan juga zaujun, iaitu suami, dan al-akhu li'um. Baik. Mereka ni semua pewaris perempuan kecuali al-mu'tiqah dan juga zauj serta al-akhu li'um menerima harta dengan jalan fardu. Yang kedua menerima harta dengan jalan taksib adalah, kita tengok siapa? Semua pewaris lelaki kecuali suami, zauj dan juga al-akhu li'um. Dan dari kalangan perempuan adalah al-mu'tiqah. Baik, sekali lagi kita ulang. Yang menerima dengan jalan fardu adalah semua pewaris perempuan kecuali al-mu'tiqah, iaitu orang yang membebaskan hamba, iaitu perempuan yang membebaskan hamba, serta suami, zaujun suami dan juga al-akhu li'um, saudara lelaki seibu. Mereka semua ni menerima harta dengan jalan fardu, iaitu dah ada ketetapan tertentu, sama ada 1/2, 2/3, 1/6, 1/8, semua itulah. Jadi kita akan belajar yang fardu-fardu tu selepas ni insya-Allah.
Yang kedua dengan jalan taksib ataupun dengan jalan asabah, iaitu tidak ada ketetapan tertentu. Harta yang lebih hak mana hak ada tu semua hak dia. Selepas kita bahagikan kepada yang berhak dengan jalan fardu, kemudian kita bahagi kepada yang menerima harta secara asabah pula. Contoh, siapa yang dapat secara asabah? Semua pewaris lelaki kecuali az-zauj, kerana az-zauj dia menerima harta dengan jalan fardu. Kemudian al-akhu li-um, al-akhu li-um pun menerima harta dengan jalan fardu. Dan al-mu'tiqah. Al-mu'tiqah ni adalah pewaris daripada kalangan perempuan, dia layak menerima harta dengan jalan at-ta'sib, iaitu asabah. Seterusnya yang ketiga, bil fardi wat ta'sib. Dia dapat dua-dua. Dengan jalan fardu pun dia dapat, dengan jalan asabah pun dia dapat. Siapakah mereka ini? Mereka ialah al-abu, ayah, dan juga al-jaddu, datuk. Al-abu wal-jaddu, ayah dan juga datuk. Ayah dan juga datuk, kadang dia dapat secara fardu sahaja, terkadang dia dapat secara asabah sahaja, terkadang dia dapat dua-dua sekali. Special case. Baik. Untuk yang ni, saya harap boleh fahamlah. Kalau tak faham, boleh ulang sekali lagi video. Ataupun tengok saya ulas sekali lagi. Bil fardu iaitu dengan ada ketetapan tertentu, semua pewaris perempuan dapat kecuali al-mu'tiqah kerana dia dapat dengan cara asabah, dan daripada kalangan laki-laki pula adalah suami dan juga al-akhu li-um, saudara lelaki seibu. Yang kedua yang menerima harta dengan jalan asabah iaitu semua pewaris lelaki kecuali suami dan juga saudara lelaki seibu, dan daripada kalangan perempuan adalah al-mu'tiqah. Yang ketiga, menerima harta dengan jalan fardu dan juga asabah, dua orang sahaja iaitu ayah dan juga datuk. Terkadang dia dapat dengan fardu sahaja, terkadang dia dapat dengan asabah sahaja, terkadang dia dapat dua-dua sekali. Baik, Ustazah akan padam. Ustazah akan masuk ke yang seterusnya, iaitu fardu. Fardu. Fardu yang telah disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran ada 6. Ada 6. Yang pertama, 1/2. Yang kedua, 1/4. Yang ketiga, 1/8. Yang ketiga, yang keempat, 2/3. Yang kelima, 1/3. Yang keenam adalah 1/6. Baik, sekarang kita tengok. Syazah, 1/2 tu berapa? 1/2 mudah difahaminya adalah belah 2. Ini 1/2, ini 1/2. Maknanya contohlah kalau harta ada 1000, dibahagi 2, makna sebelah ini adalah 500. Itu maksud 1/2. 1/2 makna banyak ni sahajalah. Baik. Seterusnya. 1/4 tu banyak mana? 1/4 banyak mana? 1/4 banyak mana? 1 bulatan atau 1 biji tembikai kita belah 4. Ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Maknanya kita belah kepada 4 bahagian. Jadi 1 bahagian kita panggil 1/4. Okey, contoh kalau duit pula. Kalau duit ada 1000, 1/4 adalah 250. Ini 250, ini 250, ini 250. Baik, macam mana nak tahu kata 250 Ustazah? Sekarang kita cuba buat kira-kira mudah sahaja. 1/4 kali 1000. Macam mana nak kira? Ini ke sini darab, ini ke sini bahagi.
Baik, 1 kali 1000, 1000. 1000 bahagi 4, kalau tak boleh nak ni buat jalan kira. 4. 2 kali 4, 8. Baki 2 lagi, turun 10. 5 kali 4, 20. Okey, dah habis. Sekarang turun kosong. Sini pun turun kosong, kosong, kosong. Habis. Maknanya 1/4, 250. Seterusnya Ustazah, 1/8 berapa? 1/8 berapa? Apa yang kita kena buat? Belah 8 lah. Belah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kalau daripada 1000. Bolehlah 1/8 sampai habis. 1/8 daripada 1000 macam mana nak kira? Sama, kita tengok 1/8 kali 1000. Okey. 1000 bahagi dengan 8. 1. Turun 20. 28, 16. Okey, turun 4 sini 40. 5, 8, 40. Okey. Sekarang mana 1/8 daripada 1000 adalah RM125. Okey. Boleh faham? Maksudnya ini kita nak tahu 1/8 berapa, 2/3 berapa, kita tengok daripada jumlah keseluruhan macam mana. 1/8 maksudnya satu benda tu dibahagi kepada 8. Jadi satu bahagian dia disebut 1/8. Seterusnya 2/3. 2/3 pula daripada 1000 macam mana nak kira? Sekarang satu bahagian nak belah berapa? Contoh demikian, nak belah berapa? Nak dipotong pada berapa bahagian? Kita potong dia kepada 3 bahagian. 3 bahagian, ini 1/3, ini 1/3, ini 1/3. 2/3 adalah ini 1/3, ini 2/3. 2/3. Baik, kalau daripada 1000, 2/3 berapa? Bilanglah. Kita kira sama-sama supaya mudah untuk ditangkap, mudah untuk difahami. Baik, 2/3 kali 1000. 2/3, 2 kali 1000, 2000. 2000 bahagi dengan 3. Okey. 6, 3, 18. Turun 20. 6, 3, 18 lagi. Okey. Semuanya sekali 66.666. Gitulah maksudnya. 2/3 daripada 1000 maknanya RM666.66. Lebih kurang lah. RM666.66. Itu maksudnya 2/3. 2/3 daripada harta tu 1000. Daripada harta 1000 maknanya RM666.66. Seterusnya bahagian yang nombor 5. 1/3. Belah 3 juga. 1/3 makna satu bahagian ni sahaja. Baik, 1/3 daripada 1000. Bilang lagi. Kira lagi. 1000 bahagi 3. Turun. Dia akan jadi macam ni, lebih kurang. 1/3 daripada 1000 adalah RM333.33. Dan yang terakhir adalah 1/6. 1/6 macam mana nak buat? Sebiji temikai kita potong kepada 6 bahagian. Macam mana ni? Potong kepada 6 bahagian. Ini 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Ini je satu bahagian. Sekarang 1/6 daripada 1000 berapa? 1000 bahagi dengan 6. Itu 5, 6, 30, 6, 6, 36. 6.
Dia akan jadi RM166.66 lebih kurang. Inilah cara macam mana kita nak kira 1/2 daripada, contoh kalau tak 1,000 pun, 1/2 daripada 10,000, 1/8 daripada 16,000. Macam tu jugalah cara untuk kita kira kaedah dia macam ni. Baik. Sekarang Ustazah nak menceritakan fardu anak perempuan berapa? Fardu anak perempuan berapa? Sepatutnya dalam sesetengah kitab, dalam kebanyakan kitab lah, dia menceritakan contoh 1/2, siapa yang layak dapat 1/2, waktu keadaan dia bila. Tapi kalau ikut cara Ustazah lebih suka cerita satu persatu dulu. Anak perempuan berapa yang dia dapat, seorang-seorang dia sampai habis, berapa keadaan dia. Sebab bagi Ustazah rasa macam tu lebih mudah lah, lebih mudah. Baik, sekarang kita tengok fardu anak perempuan. Al-bintu, anak perempuan. Anak perempuan dia ada 3 keadaan. 3 keadaan. Yang pertamanya, dia akan dapat 1/2 untuk seorang. 1/2 untuk seorang. Kalau bahasa Arab disebut an-nisfu lil wahidah. 1/2 untuk seorang. Untuk seorang ni macam mana? Dia ini adalah anak tunggal. Anak tunggal, tak ada yang lain. Jadi harta, contoh ayah dia meninggal, tinggal harta 10,000. Contohnya 10,000. 1/2 daripada 10,000 maknanya dia dapat 5,000. 5,000. Itu maksud 1/2 untuk seorang. Itu keadaan yang pertama. Untuk keadaan yang kedua, dia dapat 2/3 untuk 2 orang ke atas. Apa maksud untuk 2 orang ke atas? Maksudnya dia ini adik-beradik dia semua perempuan. Tak kira lah, contoh dia 2 orang kan, dia ada contoh Fatimah, lepas tu ada adik seorang nama Zahra. Jadi 2 orang perempuan, sekiranya ayah dia meninggal ataupun ibu dia meninggal, mereka akan dapat 2/3 daripada harta peninggalan. 2/3 daripada harta peninggalan. Contoh, kalau tinggal 10,000 tadi, 2/3 daripada 10,000, 2 kali 1,000, 2,000, sama dengan keadaan tadi nah. Dia akan dapat lebih kurang, ikut kiraan tadi, RM666.66. Bukan untuk seorang tau. 6,000, ni 10,000. 10,000 nah. Maknanya dia akan dapat 6,666 sen bahagi 2 orang. Kalau 2 orang lah. Kalau 3 orang atau 4 orang atau 5 orang, bahagi untuk 5 orang pula yang ni. Okey, jelas. Seterusnya, yang ketiga, at-ta'sib ataupun asabah, sekiranya ada saudara lelaki. At-ta'sib ataupun asabah, sekiranya ada saudara lelaki. Lepas tu sambung sikit. Bagi lelaki, dua bahagian lebih dari perempuan. Okey, bahagian nombor 3, at-ta'sib ataupun asabah, sekiranya ada saudara lelaki, bagi lelaki 2 bahagian lebih dari perempuan. Apa maksud asabah sekiranya ada saudara lelaki? Asabah sekiranya ada saudara lelaki, contohlah Fatimah. Lepas tu ayah dia beranak dengan mak dia tu ada adik seorang nama, contoh nama Helmi lah, Helmi. Okey, dia ada adik. Maksudnya sekarang harta peninggalan ayah dia tu dia kena bahagi dengan abang dia, bukan bahagi sama rata. Bahagi
lelaki dapat 2 bahagian lebih dari perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kalau kita baca dalam Al-Quran pun Allah Taala sebut yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Lidzakari mithlu hadzil unsayain itulah makna dia bagi lelaki 2 bahagian. Dua bahagian dari perempuan. Maksudnya kalau lelaki macam contoh nisbah dia macam ni lah. Nisbah dia kalau ada 2 orang mereka, nisbah macam ada 3 orang. Macam ada 3 orang. Okey, ini seorang perempuan. 4 pula. Maksudnya, seorang perempuan tadi, lepas tu abang dia ataupun adik dia macam ni. Maksudnya ni 2 bahagian abangnya. Ini bahagian adik. Contoh, harta ada 10,000 tadi. 10,000 bahagi dengan 3 orang. 3 9. Lagi. Tambah titik puluhan. Okey. Sampai ke sudah lah. RM3,333.33 lebih kurang untuk setiap seorang. Tapi abang dia akan dapat 2 bahagian, makna RM3,333.33 tambah lagi satu RM3,333. RM3,33 makna inilah yang akan abang dia dapat. Adik dia hanya dapat, yang perempuan hanya dapat yang ni sahaja. Boleh faham? Baik, jadi Ustazah tak naklah masuk banyak yang seterusnya lepas ni fardu anak cucu perempuan pula. Tapi Ustazah nak kamu faham dulu fardu anak perempuan berapa. Naik. Yang ni pun kena hafal dulu. Nanti menghafal 1/2 untuk seorang, 2/3 untuk 2 orang dan ke atas. Asabah sekiranya bersama anak lelaki. Kasadaran saya minta maaf. Anak. Asabah sekiranya ada anak lelaki, bagi lelaki 2 bahagian lebih daripada perempuan. Kena menghafal yang ni. Nanti banyak lagi fardu cucu perempuan pun. 1/2 untuk seorang, 2/3 untuk ke atas, 2/3 untuk 2 orang ke atas. Asabah sekiranya bersama cucu lelaki, 1/6 sekiranya bersama. Dia ada lagi semua. Jadi insya-Allah kita akan belajar satu persatu dalam siri yang berikutnya. Wa biqadri hadza Ustazah rasa insya-Allah lah cukup sekadar ni. Ustazah rasa boleh faham kot dengan cara penjelasan Ustazah. Sekiranya tak faham bolehlah mesej Ustazah ataupun tengok video ni berkali-kali sikit ataupun komen di bahagian bawah. Insya-Allah Ustazah akan cuba menjawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.